Selamat pagi. Hari ini kita belajar darab dan bahagi unit jisim. Okay, minggu lepas kita dah belajar tambah dan bahagi unit jisim. Hari ini kita akan belajar darab dan bahagi unit jisim. Ingatkan semula 1 kg bersamaan 1000 gram. Okay, kita belajar darab unit jisim dulu ya. Kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama 9 darab 1.07 kg. Dia nak jawapan dalam kg. So di sini dia tidak ada pertukaran unit, so kita darab macam biasa. Kita ambil nombor yang paling banyak iaitu 1.07 kg. Lepas tu kita darab dengan 9. Okey, 7 darab 9 63. 9 darab 0 tambah 66. 1 darab 9 9. Lepas tu baru kita hitung berapa nilai tempat pembuluhan. Yang ni 1, yang ni 2. Jadi kita kira dari belakang sini, so titik puluhan dekat situ. So jawapannya 9.6 kg. 63 kg. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya 16 darab 4.5 gram. Lepas tu kita kena tukarkan kepada kilogram. So di sini kita darab dulu. Kena ingat kita darab nombor yang paling banyak dulu. Lepas tu didarab dengan 16. Okay, 6 darab 6 36. 6 darab 4 24 tambah 3 27. Lepas tu sifir 1 pula. 6 darab 1 6. Ingat di bawah 50. So 6. 4 darab 1 4. Okay, 3 yang di atas tadi tu yang sebelum tu tadi. Jangan didarab, jangan ditambah. So yang ni tambah. Yang ni 6, 13, 1, 7. 7, 36 gram. Tapi jawapan nak dalam kg. Jadi gram apabila kita tukarkan kepada kg, kita kena bahagikan dengan 1000. So kita bahagikan dengan 1000. 7.36 kita bahagikan dengan 1000. Kita guna kaedah pergerakan titik perpuluhan. 736 kita bahagikan dengan 1000. Kita gerakkan titik perpuluhan. Kalau bahagi, kita gerak titik perpuluhan daripada kanan ke kiri mengikut bilangan sifar. Sifar ada 3, so kita gerak sebanyak 3 kali ke sebelah kiri dari kanan. Jadi titik perpuluhan berubah di situ. So di depannya kita tulis sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 736 kg. Okay, tengok semula dia punya unit ya. Dia nak tukar. So, kita kena buat bahagi. Bahagi daripada kanan ke kiri mengikut bilangan sifar. Pergerakan titik perpuluhan lebih mudah untuk kita bahagi yang melibatkan titik perpuluhan. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, soalan ni 24 darab 3 1/10 kg. So kita kena tukarkan 3 1/10 ni kepada titik perpuluhan. So yang itu kita kena buat dulu. 3 1/10 kita tukarkan kepada titik perpuluhan. Jadi kita tengok sifar dekat sini ada 1. Jadi kalau kita bahagi, per ni bermaksud bahagi. Okay, per ni bermaksud bahagi. Jadi 1 bahagi 10. Jadi kita guna pergerakan titik perpuluhan. Kalau bahagi daripada kanan ke kiri sebanyak mengikut nilai kosong ni ada 1 sebanyak sekali. Jadi titik perpuluhan dekat situ. So titik perpuluhan dekat situ. Jadi dia akan jadi 3.1 kg. Okay, lepas itu baru kita darab dengan 24. Okay, baru kita darab dengan 24. 1 darab 4, 4. 3 darab 4, 12. 1 darab 2, 2. 3 darab 2, 6. Jadi 4, 4, 7. So oleh kerana tempat puluhan ni 1, jadi kita kira dari sini 1. So titik puluhan dekat situ. Jadi jawapan dalam kg. Tetapi jawapan ni nak dalam G. Jadi kg kalau tukar kepada G, kita kena darab dengan 1000. Kalau darab, kita gerakkan titik perpuluhan daripada kiri ke kanan sebanyak 3 kali kerana sifar ada 3. So kita darab ya. Kita darab dengan 1000. Jadi 74.4 kg darab 1000. Jadi ada 3 sifar. Jadi dari titik perpuluhan ni, daripada titik perpuluhan ni, kita gerak sebanyak 3 kali sebelah kanan. Jadi dari sini 1, 2, 3.
So, 744. Titik puluhan dia berada di situ. Yang ni apa kita nak buat? Kita tulis sifar, 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 sifar. Okey, jadi jawapannya adalah gram. So, jawapannya 74,400 gram. Soalan seterusnya adalah 50 darab 6.78 kg. Dia nak jawapan dalam gram. So, kita darab. Nombor yang paling banyak kita darab, letak kat di atas. Jangan lupa letak kg tu. Lepas tu kita darab dengan 50. Yang ini lebih mudah. Sifar letak kat belakang. Lebih mudah kita nak darab kalau kita letak sifar di belakang. Jadi sifar ni kita salin je. 3 darab 5, 15. Naik 1. Jadi yang ni 1, 7 darab 5, 35. 35 tambah 1, 36. 6 darab 5, 30. 30 tambah 3, 33. So titik perpuluhan dia ada 1, 2, 3 tempat. Jadi titik perpuluhan berada di situ. So yang ni dalam kg lah. Jadi dia nak dalam gram. Jadi 336.5 kg. Disuruh tukarkan kepada gram. Jadi kita kena darab dengan 1000. Kalau darab kita gerakkan daripada kiri ke kanan mengikut bilangan sifar. Kalau 3, 3 kali gerak. So kita darab 336.5 darab dengan 1000. Jadi kita gerak sebanyak 3 kali sebelah kanan. So jawapannya 3365. Yang ni kita letak sifar gram. Jawapannya kita salin kat sini. 336,500 gram. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah 10 darab 2.06 kg. Tukarkan kepada kg. So, yang ini kita guna kaedah titik perpuluhan tadi. Pergerakan titik perpuluhan. So, 10 darab 2.06. Jadi, di sini ada satu sifar. Jadi, kita gerakkan daripada kiri ke kanan perpuluhan ni. Jadi, jawapan dekat sini. Jadi, 10 kan. Jadi, jawapannya 2.06. Macam tu je. Okay. Yang awak tulis dekat sini, ini maksudnya jalan pengiraan. Cukup. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah yang soalan ni. Soalan ni 10 darab 4/5 kg. So 4/5 ni kita tukarkan kepada titik perpuluhan dulu. So 4/5 kita tukarkan kepada titik perpuluhan. Tukarkan kepada titik perpuluhan. Jadi 4 dibahagi dengan 5. Ataupun kalau saya tak silap, saya dah suruh awak hafal 4/5 kg bersamaan berapa itu. Okay. 45 kg saya dah suruh hafal. Okay. 45 kg ni 1/5 kg bersamaan 200 gram. Kalau 4, jadi darab dengan 4. Jadi jawapannya 800 gram. Jadi 4/5 kg adalah 800 gram. So, tak payahlah kamu nak tukar dia kepada kg sebab yang ni gram, yang ni pun gram. So, dekat sini kita darab lah. 800 darab dengan 10. Jadi, kat sini akan dapat jawapan 8000 gram. Okay. Yang ni darab ni. Yang ni tukarkan kepada ni. Yang ni kita dah tahu 1/5 sama dengan 200 gram. Saya dah suruh awak salin dulu. Dia nota dulu. So yang ni 200 ni 1/200. Kalau 4 darab dengan 4, 800. Jadi 800 gram. Oleh kerana gram. Jadi kita tak perlu tukar kepada titik perpuluhan. So kita darab dia terus dengan 10. Jadi jawapannya 8000 gram. Soalan seterusnya 100 darab 1.9 kg. Jawapan nak dalam G. So yang ini kita tukarkan kepada gram. Tukarkan kepada gram dulu. Jadi 1.9 kg. Kalau tukarkan kepada gram, kita kena darab dengan 1000. Tukarkan kepada gram kita tukarkan dulu. Kita tak darab dulu
Jadi 1/9 kita tukarkan kepada gram. Jadi 1/9 darab dengan 1000. Ada 3 sifar. Jadi kita gerakkan darab gerak dari kiri ke kanan sebanyak 3 kali mengikut bilangan sifar. So jawapannya 19. Yang ni kita tulis sifar-sifar gram. Okay, dah settle gram gram. Tetapi kita belum darab lagi 100 ni. So kita darabkan 1900 gram. Kita darab dengan 100. Okay. Jadi yang ni sifar-sifar 91. Jadi jawapannya 190,000 gram. Okey. Okay, soalan seterusnya adalah 100 darab 1/4 kg. Jawapan nak dalam gram ya. So kita kena tukarkan yang ini kepada gram. Jadi 1 kg 1/4 kg tukarkan kepada gram. Jadi yang ni kita darab, yang ni tambah jadi 5/4 kg. Jadi ingat rumus yang saya suruh awak hafal, 1/4 kg bersamaan 250 gram. Kalau 5, kita darab dengan 5 kali. Jadi yang ini 5/25, yang ini 102, 2 darab 5, 10 tambah 2, 12. So jawapannya 1250 gram. Okey, dah tukar kode gram Kita dah tukar kode gram. Lepas itu baru darab dengan 100. Jadi 1250 kita darab dengan 100. Kita guna kaedah gelombang ataupun kaedah pergerakan titik puluhan. Jadi kalau pergerakan darab, kita gerak daripada kiri ke kanan. Kalau ada 2 kosong, gerak 2 kali. Jadi titik puluhan berada di belakang. Jadi kita gerakkan sebanyak 2 kali. Jadi jawapannya 50 sifar. Yang ini letak sifar-sifar ya. Benda yang tak ada nombor tu letak sifar. Okay. Jika darab, gerak daripada kiri ke kanan. Okay, soalan seterusnya 1000 darab 0.003 kg tukarkan kepada gram. Okay, dia nak kita tukarkan kepada gram Okay, jadi benda ni kita tukarkan kepada gram terus. Okay, sebab dia kg kita tukarkan kepada gram. So 0.003 kg tukar kepada gram, kita kena buat darab 1000. So kita darab 1000. Buat elok-elok. Darab 1000. Ingat kalau darab gerak daripada kiri ke kanan. Okay, jadi kita gerak dari titik belah ni sebanyak 3 kali sebab ada sifar 3 dekat 1000 tu. Jadi jawapannya ini titik belah dia. So jawapannya 3 gram. So bila dah dapat gram, kita darabkan dengan 1000. Jadi 3 gram ni 3 gram darab dengan 1000. Ingat darab ni kita gerak daripada kanan ke kiri ke kanan sebanyak 3 kali mengikut bilangan sifar. So jawapannya 3. Yang ni letak sifar. Yang ni pun letak sifar. So jawapannya 3000 gram. Jangan keliru Yang ini kita baru tukar Ini kita tukar sebab dia kg kepada gram, jadi kita tukar. Lepas tu baru kita darab dengan 1000 nombor ni. Okay. Okay, soalan seterusnya 1000 darab 37/10 kg. Dia nak dalam kg. Dia nak dalam kg je. So kita tukar ni kepada perpuluhan kg. Okay. 37/10 ni kg ni kita tukarkan kepada perpuluhan kg. Jadi kita tengok ni 7/10 bersamaan 7/10. Jadi kalau bahagi, kita gerakkan titik belahan daripada kanan ke kiri. Jadi kita gerak dari sini sebanyak sekali sebab ada situ sifar. Letak sini. Jadi jawapannya 3.7 kg. Okay, lepas tu dah ditukar, baru kita darab dengan 1000. 3.7 kg darab dengan 1000. Sebab dia nak dalam kilogram benda yang sama. Okay, so dah tukar kepada titik belahan tadi senang. Jadi ada 3 sifar, jadi kita gerakkan titik belahan ni ke sebelah kanan sebanyak 3 kali. Okay, jadi jawapannya 37. Yang ni kita letak sifar
sifar. Jawapannya masih dalam kg. Okay, jangan lupa buat latihan kerja rumah muka surat 196. Buat semua. Buat semua. Tengok buku teks. Buat semua. Apa yang saya ajar tadi, itu yang ada dalam buku teks. Okay, sekarang kita masuk ke kita masuk ke tajuk baru iaitu bahagi unit jisim. Okay, contoh yang pertama adalah 9.02 kg bahagi dengan 5. Dia nak jawapan dalam kg, jadi tidak ada perubahan unit. So, kita bagi je. 9.02 bahagi dengan 5. Okay, dia nak dalam kg. Jadi, tak ada perubahan unit. Jadi, kat sini nanti kg ya. Okay, so 9 bagi 5, 1. Okay, ini 4. Turunkan sifar. Okay, titik perpuluhan ni kita naikkan ke atas. Okay, titik perpuluhan tidak boleh turun ya. Naikkan ke atas. So, 40 bahagi 5, 9. Bukan 9, 8. Silap. Bukan 9 8. So, yang ni tolak 40, tak ada baki. Jadi, turunkan 2. Ada tolak dengan sifar, atas pun sifar. Jadi, 2 tolak sifar 2. So, yang ini kita gantikan dengan sifar yang baru sebab titik perpuluhan. Jadi, ada nombor lagi sifar. Ada banyak lagi sifar kat belakang. So, kita turunkan sifar 20. Jadi, tolak 20 di atas 4. Jadi, tidak ada baki. So, jawapannya 1.804 kg. Kita tengok contoh yang seterusnya. 10.2 kg bahagi dengan 6. Jawapan nak dalam kg. Jadi, tidak ada pertukaran unit di sini sebab kg dan kg. So, kita bahagi macam biasa. 10.2 kg kita bahagikan dengan 6. Okay, kita perlu jauh-jauh kg. Sebab takut nanti jadi macam tadi ya. 1 bahagi 6 tak boleh. Kita letak sifar. Bagi tolak sifar. Jadi ini 1. Turunkan sifar. Dia akan jadi 10. 10 bagi 6, 1. Jadi kita tolak 6. Jadi sifar tolak 6 tak boleh. Pinjam. Sini akan jadi 10. 10 tolak 6, 4. Okay, titik perpuluhan ni kita naikkan ke atas. Okay, lepas tu turunkan 2. 42 bagi 6, 7. Jadi 42. Jadi ada baki tak? Tak ada. So jawapannya 1.7 kg. Tengok contoh seterusnya. Contoh seterusnya adalah 13.51 kg bahagi dengan 14. So jawapan nak dalam gram. So kita kena tukarkan dulu kg kepada gram. Jadi 13.51 kg kita tukarkan kepada gram. Kita kena darab dengan 1000. Jadi kalau darab 1000, kita gerakkan daripada titik perpuluhan daripada kanan ke kiri ke kanan sebanyak 3 kali mengikut bilangan sifar 1000 tu. Jadi sebanyak 3 kali gerak. Jadi jawapannya 1351. Yang ini kita tulis sifar. Jawapan dalam gram sebab kita dah tukar dah. So baru kita bahagikan dengan 14. Kita bahagikan dengan 14. So 14 ni kita kena buat sifir dulu lah. Jadi kita buat sifir. Okay, ni kita dah buat sifir dah ni. So kita bahagikan 1 bagi 14 tak boleh. Kita tolak dengan sifar. Tak ada lah. Memang tak ada. So kita turunkan 13 tolak 4. 13 bahagi 14 tak ada juga. Jadi kita tolak dengan sifar. Kita tolak dengan sifar lagi sekali. Lepas tu 13 tolak sifar 17. Lepas tu turunkan 5. 135. Jadi dekat sini 135 adalah 136. Yang paling hampir dengan 135 iaitu 9. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9. Jadi 5 tolak 6 tak boleh. Kita pinjam sini dia akan jadi 15. 15 tolak 6, 9. 2 tolak 2 sifar. 1 tolak 1 sifar. Tak boleh tulis. Kalau nak tulis pun boleh. Tak nak tulis pun boleh. Okey, yang ni 1. Jadi 91. 91 tak ada tapi 84 ada. Kita tulis
84 tolak. Jadi atas, tadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis 6. So, 1 tolak 4 tak boleh, kita pinjam kat sini. Jadi 11. 11 tolak 4, 7. 8 tolak 8, sifar. Tak perlu kita nak letak sifar tu. Lepas tu turunkan sifar, 70. Okay, 70 ada. Jadi kita tolak dengan 70. Jadi tak ada baki. Atas, 1, 2, 3, 4, 5. So, tak 5. Jawapan dalam gram. Jadi jawapannya 965 gram. Okay. Mula tadi tukarkan kg kepada gram dulu. Lepas tu baru bahagi. Jangan silap ya, sifir 14 tu. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Contoh seterusnya 7 3/4 kg bahagi dengan 50. Jadi, dia nak depan dalam gram. So, yang ini kita tukarkan kepada gram. Jadi, macam mana kita nak tukarkan 7 3/4 tu kepada gram? Yang ini 7 ni, kita tahu 7 kg. 7 kg bersamaan 7,000 gram. Okay, yang ini pula. 3/4. 3/4 kg ni, 3/4 kg ni adalah, kalau kita ada rumus 1/4 kg bersamaan 250. Itu yang kita belajar. 250 gram. So, yang ini 250 gram 1. Kalau 3/4, jadi kita darabkan dengan 3. Jadi, sifar 15, 1, 7. 750 gram. So, 750 gram ni kita tambah dekat sini. Okay, sebab dia nombor yang sama tadi. Okay, yang ini tadi 750 gram. Tambah je lah. So, yang ini 0,577. So, yang ini akan jadi jawapan dia 7,750 gram. So, 7 3/4 tadi, 7 3/4 kg ni, kita tukarkan kepada gram, dia akan jadi 7,750 gram. So, baru kita bagikan dengan 50. Jadi, kita bagikan dengan 50. Kita buat dalam bentuk hasil. So, kita buat sifir 50. Sifir 50 senang je. Kita buat sifir 5 dulu. Okay, kita buat sifir 5 dulu. Buat sifir 5. Lepas tu baru kita tambah kosong kat belakang. Kita tambah sifar kat belakang. Buat dia 50 kan. So, 7 bagi 50 tak ada. Bertolak dengan sifar. Jadi, 7 tolak sifar 7. 7 dengan 7. 77 tak ada tapi hampir dengan 50. Jadi, kita tolak dengan 50. Yang ni kita tulis 1. 7 tolak sifar 7. 7 tolak 5, 2. Lepas tu turunkan 5. 275 tak ada tapi yang paling hampir adalah 250. Jadi kita tolak dengan 250. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tulis atas 5. Jadi 5 tolak sifar 5. 7 tolak 5, 2. 2 tolak 2 sifar, tak perlu tulis. Jadi turunkan sifar 250. Jadi ada. Tolak di 250. Letak atas 5. Jadi tak ada baki. So, jawapannya 155 kg. 155 kg. Maaf. 155 kg. Okay, soalan seterusnya 21.1 kg bahagi 10. Dia nak jawapan dalam gram, tukar lagi. So, kita tukarkan kg ni kepada gram. So, kalau kita nak tukarkan kg kepada gram, kita kena tukarkan kg kepada gram, kita kena darabkan dengan 1000. Jadi, kita guna kaedah pergerakan titik permulahan. Dia ada 3 sifar. Jadi, kita kirakan daripada kiri ke kanan sebanyak 3 kali. So, jawapannya, okay, yang ni tulis 2, 1, 1. Yang ini tak ada nombor, kita letak sifar. Sifar. Gram. Okay, lepas tu baru bahagi dengan 10. Bahagi dengan 10 pun kita guna kaedah pergerakan titik perpuluhan. Dia ada sifar 1. So, kita gerakkan daripada kanan ke kiri sebanyak 1 kali. Jadi, jawapannya 2, 1, 1 sifar gram.
Okey, 211 sifar gram. Tempat titik puluhan dia berada di sini. Maksudnya sifar kat belakang ni tak ada masalah. Tak payah nak tulis lagi dah. Kalau awak nak tulis pun boleh. Tak nak tulis pun boleh. Sebab dia perpuluhan sifar. Okey. So, dia ada perpuluhan. Jadi, kita buang je lah. Terus sifar tu. Sebab dia di belakang titik perpuluhan. Okey, soalan seterusnya 36 4 per 5 kg bahagi dengan 100, dia nak jawapan dalam kg. Okey, so kg dengan kg, tetapi yang ini pecahan. Jadi, so kita kena ubah ni kepada titik perpuluhan dulu. Jadi, kalau kita nak ubah kepada titik perpuluhan, okey, yang kita ubah adalah 4 per 5 je. 4 per 5 ni, kita ubah dia kepada perpuluhan, jadi 4 per 5 ni kita bahagikan. 5 ni kita bahagikan 4 bagi 5. Jadi yang ni sifar, yang ni 4, titik perpuluhan, letak sifar, turunkan sifar, 40, tak ada baki, jadi yang ni 8. Jadi sifar perpuluhan 8. So, kalau kita nak tulis dalam titik perpuluhan dia, 36 tu tulis je, 36 perpuluhan. Okay, sebab sini ada perpuluhan sebenarnya. Tapi oleh kerana kita tulis dalam pecahan, kita tak boleh tulis perpuluhan kat situ. So, kita letak titik perpuluhan kat situ. Jadi 8 ni kita tulis kat sini. Kan dia tambah, kan dia sifar puluhan 8 kan? Kita letak dia kat situ. So, lepas tu baru kita bahagikan dengan 100. Bahagikan dengan 100. Ingat, kalau bagi, kita gerakkan titik perpuluhan daripada kanan ke kiri. Sebanyak 2 kali mengikut bilangan sifar. Jadi, jawapannya yang ini kita wajib letak sifar. 3, 6, 8. Titik perpuluhan ni tadi dah hilang dah. Ni tadi dah hilang. Sebab dia dah gerak dah. Gerak ke sebelah kiri. So, jawapannya dalam kg. Jadi, jawapannya sifar perpuluhan 368 kg. Okay, kita tengok soalan seterusnya. 6.8 kg bahagi dengan 1000. Jawapan dia nak dalam kg. So, kita kena ubah kg ni kepada gram dulu. Okay, kg tukarkan kepada gram dulu. Jadi 6.8 kg. Kita tukarkan kepada gram. Kita darab dengan 1000. Jadi kalau darab 1000, kita gerakkan sebanyak 3 kali ke sebelah kanan. Jadi jawapannya 6, 8. Yang ini kita letak sifar-sifar. Jadi jawapan dalam gram. Okay, lepas tu baru kamu bahagikan dengan 1000. Okay, lepas dia dari gram tadi, bahagikan dengan 1000. Jadi kalau bagi, titik perpuluhan kat situ. Bagi gerakkan daripada kanan ke kiri sebanyak 3 kali mengikut titik perpuluhan 1000 tu. Ada 3. Jadi jawapannya 6.8 sifar-sifar gram. Tetapi oleh kerana sifar-sifar di belakang titik perpuluhan ni tak ada maksud, kita boleh padam. Okay. Kita boleh padam, letak 6.8 gram sahaja. Dan jangan silap dekat sini kena tukar dulu. Lepas tu baru bahagi. Tapi kalau kamu nak bahagi dulu boleh, lepas tu tukar pun boleh, tak ada masalah. Kita tengok soalan seterusnya. 9, 7/10 kg bahagi dengan 1000. Jadi kg ni kepada G, jadi kita kena tukar dulu. Jadi 9 ni 9, 7/10 kg. Kita tukarkan kepada perpuluhan kg dulu ataupun tukar kepada gram. Tukar kepada gram lah sebab dia nak gram. So 9 ni bersamaan 9000 gram. Okay, yang ini kita tengok. Okay, 1/10 kg bersamaan 100 gram. Okay, kalau 7, kita dalam 7. 1 dalam 7, 700. Jadi 7/10 adalah 700 gram. Okay, jadi benda yang dua ni kita tambahkan. So jawapannya kita tambahkan akan jadi 9700 gram. Okay. Bila kita dah tukar baru kita bahagikan dengan 1000. Kita bahagikan dengan 1000. Okay, bahagikan dengan 1000. Jadi ingat bahagi. Kalau bahagi kat titik perpuluhan digerakkan daripada kanan ke kiri.
Oleh kerana 9,700 dia puluhan dia berada di belakang, jadi kita gerakkan daripada kanan ke kiri sebanyak 3 kali sebab ada 3 sifar 1000 tu. So jawapannya 9.7 sifar-sifar gram. Jadi sifar-sifar di belakang ni tak boleh tulis. Jadi yang G tadi tu, G ni kita letak ke depan. Lebih kemas lagi lah macam tu. Okey. Dan jangan lupa buat kerja rumah. Muka surat 198 ya. Buat semua soalan. Sebelum kita akhiri kita punya pembelajaran, kita tengok lagi contoh seterusnya yang terakhir. Okay, yang ni gula pasir ni dibahagikan kepada 4 botol. Kita tengok apa soalan dia. Berdasarkan gambar rajah di atas, lengkapkan petak kosong di bawah dan selesaikan. Okay, ni betul. Okay, jadi kat sini apa kita nak tulis? Apa tulis kat sini? So dia suruh lengkapkan sahaja. Petak kosong di bawah dan selesaikan. Kita lengkapkan dulu ya, baru kita selesaikan. Jadi yang ini kg. Ni lah. Tulis. Okay, saya tulis 4.5 kg. Itu bahagi dengan 4 botol. Jawapan berapa? So, kita kena kira lah sebab dia suruh kita selesaikan. Jadi kita selesaikan. Jadi oleh kerana ni kg, ni nak dalam gram. So kita tukarkan dulu. 4.5 kg. Kita tukarkan kepada gram. Jadi kita kena darab dengan 1000. Jadi bila kita darab dengan 1000, ingat darab adalah pergerakan titik puluhan daripada kiri ke kanan sebanyak 3 kali. Ada 3 kosong. Ada 3 sifar. Jadi 4, 5. Yang ini letak sifar-sifar. Gram. Okay, lepas tu dia dah ada jawapan gram. Baru bahagikan dengan 4. Baru bahagikan dengan 4 botol. Okay, 4 bagi 4 boleh. Jadi kita tolak 4. Yang 1. Okay, turun ke 5. Okay, kita tolak lagi 4. Naik 1. Yang 1. Turunkan sifar. 10. Yang paling hampir dia adalah tolak 8. Di atas 2. Jadi 10 tolak 8, 2. Turunkan sifar. 20. 20 bagi 4 boleh. Jadi tolak 20. So tak ada baki. Jadi jawapannya dalam gram. So jawapan dia adalah 1125 gram. So soalan ni dia ada 2 lah. Yang ni ada markah, yang ni pun ada markah. So setakat tu saja kita punya pembelajaran pada hari ini. So jangan lupa buat kerja rumah yang saya bagi tahu tadi. So jika tak faham, ulang balik soalan. Kerja rumah kamu tu apa yang kita bincangkan tadi, itulah kerja rumah kamu. Okey, itu saja. Terima kasih.